Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Nur Aini, pakar perubatan klinikal hematologi dewasa daripada Kota Baru, Kelantan. So, hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan perancangan keluarga atau what we call as family planning and saringan hemofilia ataupun screening. Okay. Seperti yang kita ketahui, hemofilia adalah penyakit yang ada sejak dilahirkan. Okay. Cuma ia dapat dikesan bergantung kepada keterukan ataupun severity hemofilia, sama ada sejak dilahirkan, sejurus setelah dilahirkan ataupun ketika kanak-kanak ataupun ketika remaja ataupun dewasa. Ia adalah penyakit genetik dan tidak boleh berjangkit daripada seseorang, daripada individu ke individu yang lain. Dan hemofilia ni biasanya diwarisi, maksudnya ia diwariskan melalui genetik gen ibu bapa. So bila saya cakap biasanya diwarisi, bukan 100% diwarisi. Terdapat 30% daripada penyakit hemofilia ni terjadi disebabkan oleh mutasi gen. Okay. Dalam keadaan ni, mutasi gen ni dalam kes-kes begini, kedua-dua ibu bapa tu tidak membawa gen hemofilia, tetapi sebaliknya terdapat perubahan atau kita panggil mutasi yang terjadi pada genetik pesakit tersebut. Okay. So setiap individu lelaki dan perempuan dilahirkan dengan satu pasang seks kromosom. Okay. Seks kromosom ni adalah satu pasang kromosom bagi individu lelaki, mereka mempunyai satu kromosom X dan satu kromosom Y. Manakala individu perempuan mereka mempunyai satu kromosom X, dua kromosom X. Salah ni, dua kromosom X. So seks kromosom ni adalah kromosom yang sangat penting di mana ia membawa gen-gen tertentu. Contohnya warna mata, jenis rambut lurus atau kerinting. Dan penyakit hemofilia ni adalah berkaitan dengan seks kromosom ni. Okey. Pewarisan hemofilia ni adalah berlaku melalui gen ibu bapa dan gen yang rosak pada kromosom X ataupun kita panggil X-linked recessive. So anak lelaki yang mewarisi kromosom X yang abnormal ni akan mengidap penyakit hemofilia. Manakala anak perempuan yang membawa kromosom X yang abnormal ni akan menjadi pembawa ataupun we call it as carrier. Okay. Sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, saya ada satu soalan. Ini bukan soalan exam. Tak ada salah atau tak ada tolak markah ataupun ada hadiah ke tak? Okay. So soalan yang pertama, kebarangkalian pengidap hemofilia lelaki mewarisi gen mereka sekiranya berkahwin dengan wanita yang bukan pengidap hemofilia. Maksudnya pengidap hemofilia lelaki berkahwin dengan wanita yang bukan hemofilia. Adakah kesemua anak perempuan menjadi pembawa? Okey, kita tengok apa jawapan yang betul. Boleh cuba jawab tak? So jawapannya adalah okey, ramai yang jawab salah. Okey, tak apa. So untuk terangkan dengan lebih lanjut adalah dengan tengok saya kongsikan diagram ni kan, mudah sikit. Okay. Apabila individu lelaki tu mengidap hemofilia, seorang ayah tu adalah pengidap hemofilia dan berkahwin dengan individu perempuan yang bukan pembawa, so kesemua anak perempuan mereka akan menjadi carrier. Okay. Namun begitu, kesemua anak lelaki mereka tidak akan mewarisi penyakit hemofilia. Okay. Dan pembawa ni biasanya tidak akan mengalami simptom kerana seperti yang saya jelaskan tadi, individu perempuan kita ada dua seks kromosom, dua X kromosom. Salah satunya masih lagi normal, jadi mereka jarang mengalami simptom hemofilia berbanding dengan individu yang mengidap hemofilia di kalangan orang lelaki. Okey. Situasi kedua. Soalan kedua, kebarangkalian pengidap hemofilia, seindividu hemofilia yang berkahwin dengan pembawa, adakah kesemua anak lelaki mereka akan mengidap hemofilia? Okey, mari kita tengok jawapan dia. Kesemua anak lelaki akan mengidap hemofilia. So salah. Okey. So sekali lagi saya tunjukkan satu lagi diagram untuk menjelaskan dengan lebih lanjut situasi yang kedua di mana individu perempuan berkahwin dengan
lelaki yang bukan hemofilia, setiap anak lelaki mempunyai kebarangkalian sebanyak 50% untuk mendapat penyakit hemofilia. Maksudnya setiap kandungan, ini bermaksud setiap kandungan, bukan daripada 4 orang, seorang, 2 orang akan mengidap hemofilia. Tak, ini setiap kali kandungan. Okay? Setiap kali kandungan, individu perempuan yang merupakan pembawa hemofilia, genetik hemofilia, berkemungkinan mewariskan penyakit hemofilia terhadap anak lelaki mereka, dan 50% kebarangkalian anak perempuan mereka juga menjadi pembawa. Okay. So, soalan ketiga, ni common punya situasi ataupun persoalan. Penyakit hemofilia hanya boleh dihidapi oleh individu lelaki. Betul atau salah? Kita tak ada hadiah untuk soalan-soalan ni. Siapa cepat dia dapat hadiah. Okey, betul ke salah? Okey, ramai yang jawab, okeylah, lebih kurang sama. Ada yang jawab betul, ada yang jawab salah, ramai yang jawab salah. Okey. So, macam mana saya nak jelaskan berkaitan dengan soalan ni adalah memang individu lelaki lebih ramai mengidap penyakit hemofilia. Kenapa? Kerana mereka dilahirkan dengan satu pasang seks kromosom, iaitu satu kromosom X dan satu kromosom Y. Jadi kalau yang tak abnormal tu X, mereka akan secara automatik menjadi pesakit hemofilia. Namun di kalangan pesakit pembawa hemofilia, di kalangan perempuan, ada satu proses yang kita panggil proses lionization. Okey, proses ni di mana salah satu daripada kromosom X ni akan dimatikan atau disuppress, menyebabkan satu lagi kromosom X yang tak normal tadi menjadi salah satu-satunya X kromosom. Jadi pembawa yang mengalami proses lionization ni, mereka mungkin mengalami simptom-simptom pendarahan seperti pesakit hemofilia yang lain. Okay. Ini adalah satu situasi yang sebenarnya jarang berlaku tetapi boleh berlaku. Okay. Berkenaan dengan penyakit hemofilia, saringan hemofilia. Okay, siapa yang perlu jalani saringan hemofilia? Kebanyakannya adalah apabila mereka datang dengan simptom-simptom pendarahan. Okay. Untuk hemofilia screening, kita akan counselling dan kita akan sarankan untuk kesemua anak perempuan kepada pesakit hemofilia. Okay. Mana-mana pesakit hemofilia yang dirujuk ke klinik kita, sekiranya mereka mempunyai anak perempuan, kesemua anak perempuan mereka perlu disaring. Okay. Yang kedua, wanita yang mempunyai seorang anak lelaki dan sekurang-kurangnya mempunyai adik-beradik lelaki, bapa saudara, datuk atau anak saudara atau sepupu lelaki yang mengidap hemofilia. Okay. Yang ketiga, wanita yang mempunyai seorang anak lelaki dan mempunyai ahli keluarga dan merupakan pembawa hemofilia. Sama ada ibu, kakak, ibu saudara, nenek, anak saudara ataupun sepupu perempuan. Yang keempat, wanita yang mempunyai 2 atau lebih anak yang mengidap penyakit hemofilia. Okay, mungkin complicated sikit siapa yang perlu di-screen, tapi saya percaya sekiranya anda mengalami kekeliruan siapa yang perlu screening, segeralah berjumpa dengan doktor dan kita akan nasihatkan pesakit yang mana ataupun individu mana yang perlu menjalani screening hemofilia. So bagaimana screening hemofilia ni dilakukan adalah apabila kita dirujuk dengan individu yang mengidap penyakit hemofilia, kita akan buat family screening, family tree, tengok ada tak individu adik-beradik perempuan ataupun anak perempuan. So kita akan counsel berkenaan dengan pre-test counselling. Kita kena counsel dulu sebab screening ni bukan ujian yang wajib. Kena kerelaan individu. Okay. Sekiranya mereka bersetuju untuk di-screen, kita akan hantar satu ujian spesimen, satu ujian molecular analysis for hemophilia. Ini adalah satu ujian special dan untuk mengesahkan status carrier seorang ibu ataupun pesakit. Okay. Sekiranya selepas proses ataupun pengambilan darah tu, kita akan teruskan lagi dengan another sesi counselling. So kenapa counselling genetik untuk pembawa ni penting? Kerana ini bagi menyediakan mereka untuk menghadapi masa depan. Okay, nak merancang keluarga,
dengan siapa mereka boleh berkahwin, apakah implikasi yang akan mereka lalui di masa hadapan. So apa yang kita akan bincangkan sepanjang proses kaunseling tu adalah kebarangkalian mereka untuk mewariskan hemofilia kepada anak, iaitu mana-mana individu pembawa sekiranya mereka berkahwin dengan individu lelaki yang normal ataupun bukan pembawa genetik hemofilia, mereka berkemungkinan mewariskan hemofilia kepada anak mereka sebanyak 50%. Okey. Bagaimana, apa pula yang akan terjadi kepada zuriat mereka? Ini juga kita akan terangkan apa yang akan terjadi kepada zuriat mereka sekiranya zuriat mereka ni disahkan mengidap hemofilia. Bagaimana secara kasar, bagaimana hemofilia ni dirawat dan apakah kemudahan perubatan yang kita ada buat masa sekarang. Di samping itu, pengurusan pesakit ataupun pembawa ketika proses kehamilan dan proses kelahiran juga amat penting. Kita ada temujanji khas antenatal klinik khas untuk pesakit-pesakit pembawa hemofilia bagi mengurangkan risiko pendarahan. Ini termasuk pengambilan kita monitor faktor level faktor pembawa bagi mengurangkan risiko pendarahan. Dan kita juga akan bincangkan berkenaan dengan sekiranya mereka membuat keputusan untuk teruskan perkahwinan, kita juga akan menerangkan kaedah-kaedah perancangan keluarga, diagnosis prenatal dan pengesanan jantina lelaki yang mungkin terdapat di hospital-hospital yang menjaga pesakit hemofilia. So apa yang special ataupun berbeza sikit kehamilan dan kelahiran pembawa hemofilia adalah mereka ini akan diletakkan di bawah pengawasan pakar sakit puan atau kita letakkan di bawah combined antenatal clinic. Okey, combined antenatal clinic ni di mana pakar sakit puan dan pakar perubatan ataupun hematologi akan menilai status kehamilan pembawa ni lah. Dan kita akan pastikan proses kehamilan ni tanpa komplikasi pendarahan. Dan secara rutinnya kita akan monitor paras faktor di trimester ketiga kehamilan. Dan kelahiran juga perlulah dirancang. Okey, dirancang maknanya memang kita kena rancang dan kelahiran perlu dilakukan di hospital. Keperluan faktor ketika proses kelahiran juga perlu dibincangkan dan penilaian ini akan dibuat berdasarkan perbincangan antara pakar pediatrik, pakar obstetrik dan hematologis. Dan kita akan bincangkan juga berkenaan dengan ujian saringan untuk bayi bagi pesakit, bagi wanita mengandung yang merupakan pembawa. Ini slide saya yang terakhir. Presentation ni sangat simple, tapi saya percaya kita ada banyak soalan yang mungkin kita boleh bincangkan melalui sesi soal jawab nanti. So apa yang saya boleh cakap, take home message from this presentation adalah rawatan penyakit hemofilia adalah sepanjang hayat. Okey, sebab ia adalah penyakit genetik. So penyakit gen itu akan dibawa sehingga ke akhir hayat. Oleh itu, pengesanan atau saringan awal sangat penting. Ini bagi mengurangkan risiko penyakit itu sendiri dan juga bagi mengurangkan risiko pewarisan penyakit hemofilia ni kepada generasi yang akan datang. Dan sangat penting untuk kita mengenal pasti pembawa. Ini yang paling banyak kita kurang ambil titik beratkan. Kita lebih memberi perhatian kepada pesakit hemofilia, kan? Dan ingin saya tekankan berkenaan dengan saringan pra-perkahwinan walaupun ia bukanlah satu ujian yang wajib dan berdasarkan kerelaan pasangan, bagi saya apa-apa tindakan yang untuk mengurangkan risiko pewarisan genetik, penyakit genetik, saringan pra-perkahwinan adalah sangat penting. Itu sahaja daripada saya.